Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat malam, selamat malam semua. Ataupun kalau dalam dunia forever, kita bila-bila pun kita akan sebut selamat pagi. Tak kira malam ke subuh ke pagi, memang tentulah pagi tuan-tuan. Jadi kita akan sebut pagi tu sebab kita nak semangat pagi. Dan lagi satu, forever ni, pada tuan-tuan yang belum pernah dengar forever, tak apa, saya akan sambil saya cakap nanti tuan-tuan dengar dulu, kemudian nanti saya akan beri penerangan yang lengkap tentang forever ni. Jadi seperti saya kata tadi, forever kita setiap kali pagi. Jadi kali ini kita nak bawa tuan-tuan ke satu transformasi, iaitu transformasi kehidupan yang lebih baik dengan caranya melakukan program perubahan 2021 at RM10K, help more people. Apakah itu program ni sebenarnya untuk apa tuan-tuan? Program ni kita ada tujuan dia. Tujuan dia ialah untuk kita nak tambah nilai kepada kehidupan kita, tambah nilai kepada kehidupan dari aspek 1, kesihatan, 2, keimanan, 3, keuangan. Disebutkan oleh Profesor Hamka, tak silap saya, ada diberitahu dalam satu program yang saya dengar di Radio Aikim. Profesor Hamka mengatakan selepas iman, yang paling penting ialah kesihatan. Jadi kesihatan ni tidak boleh tidak, memang dalam senarai kategori yang paling utama di dalam hierarki kehidupan manusia. Sebab apa? Bila kita sihat sahajalah segala aktiviti yang kita boleh lakukan. Tak kisahlah aktiviti apa, aktiviti kita pergi kerja harian itu pun satu aktiviti, aktiviti amal ibadat pun satu jenis aktiviti, dan aktiviti yang kita nak lakukan ini juga memerlukan kita kepada sihat. Jadi kita nak sihat, kita nak kita punya keimanan bertambah, dan pada masa yang sama kita nak juga keuangan kita bertambah. Jadi saya ingin memperkenalkan tentang program ini, ialah aktiviti keusahawanan global bermula dari Januari 2021 sehingga Disember 2021. Okey, apa yang kita akan lakukan ialah aktiviti keusahawanan. Jadi aktiviti keusahawanan nanti saya akan terangkan lebih terperinci di pertengahan-tengahan dari kita punya Zoom meeting ni. Dan aktiviti itu kita akan review pencapaian setiap 2 minggu, kemudian secara bulanan, dan kita akan buat postmortem secara besar-besaran pada setiap pusingan 90 hari. Jadi kita punya program ni 90 hari, 90 hari, 90 hari, 3 kali 90 hari, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 4 kali 90 hari. Di mana ke bulan keempat tu, minggu pusingan keempat tu, kita mensasarkan kita akan mendapat satu pendapatan yang berjumlah RM10,000 insya-Allah. Okey, kemudian kita akan follow up daripada situ mengenai dengan cara one-to-one coaching ataupun group coaching selepas setiap 90 hari. Jadi itulah dia tuan-tuan, aktiviti ni kita lakukan, kita nak supaya sesiapa saja yang mengikuti aktiviti ini, aktiviti keusahawanan ini, berjaya. Sebab itu kita kena ada pemantauan yang berkala, yang berjadual, yang mudah-mudahan dengan kita punya pemantauan ataupun kita punya review tu, kita boleh tengok balik di mana silap, di mana kurang, di mana terlebih dan sebagainya, untuk kita susun satu strategi menghala ke depan dengan tujuan untuk capai kita punya hasrat tadi tu. Okey. Dan untuk sesi ini tuan-tuan, saya mohon kepada tuan-tuan untuk persediaannya ialah kosongkan gelas. Jadi sebelum ni saya ada hantar satu video, saya dah terangkan apa maknanya kosongkan gelas ni. Jadi kosongkan gelas ni ialah kita simpan dulu. Tuan-tuan di luar sana mungkin hebat dalam berbagai bidang, dalam bahagian sales dan bahagian networking ke, misalnya contohnya kan, sebelumnya ada join mana-mana ke. Jadi sekarang ni kita simpan dulu kita punya kepakaran, kepandaian, kebijaksanaan tu di luar dulu.
sebab kita nak kena kosongkan gelas kita. Sebab apa? Bila kita nak mendapatkan satu ilmu tu, dia punya adabnya lah kita kena kosongkan gelas. Maknanya bila gelas kita kosong barulah ibarat macam kalau gelas penuh macam mana tuan-tuan? Kalau gelas penuh, kita tuang dalam air gelas tu, kita tuang air dalam gelas tu, gelas dah penuh, apa akan jadi? Air akan melimpah. Jadi apa benda yang masuk mungkin tak dapat masuk dengan betul, sebab kita dah ada persepsi sendiri. Jadi kita punya persepsi sendiri kita letak tepi dulu, sementara kita dengar apa yang saya nak kongsikan. Dan saya minta beri tempuan dalam masa 1 jam lebih kurang, supaya tuan-tuan betul-betul faham, betul-betul dapat mengikuti dengan fokus, dan memberi tempuan dengan kosongkan gelas, supaya selepas itu nanti bila tuan-tuan dah faham, tuan-tuan boleh blend dengan kepandaian tuan-tuan yang ada sebelum ni, dan saya rasa dengan itu lagi laju tuan-tuan boleh pergi. Jadi kenapa kita pilih perniagaan tuan-tuan? Kita kena tengok sebab apa kita pilih perniagaan. Sebabnya sumber pendapatan adalah dari 4 cara. Secara amnya ataupun secara spesifikasinya, secara spesifik kita boleh kata sumber pendapatan datang dari 4 cara. Pertama sekali employee, kita sebagai employee, kita sebagai pekerja. Bila kita sebagai employee, maknanya kita have a job, kita ada kerja, dan kita punya pendapatan itu berpandukan kepada keaktifan kita dalam pekerjaan tersebut. Kalau ponteng tak datang, memang tak ada gaji lah. Jadi nombor 1. Nombor 2, kita kerja sendiri, self-employed. Tadi kita bekerja dengan orang, sekarang ni kita bekerja sendiri. Macam-macam lah pekerjaan kita, bawa lori ke, kan, contohnya kita ada bagi perkhidmatan apa-apa servis ke, contoh kan. Jadi itu dia, 1 kita employee, lagi 1 kita self-employed. Jadi dalam kategori ni tuan-tuan, memang ramai lah orang sebagai pekerja ni. 95% adalah daripada golongan orang akan tertumpu kepada sektor ini, employee dan self-employed. Tapi malangnya daripada segi sektor ini, daripada segi mengumpulkan kekayaan lah kita kata, mengumpulkan kekayaan, hanya 5% saja yang boleh kita kumpulkan. Sebab maklum sajalah, kalau kita kerja sendiri ataupun kerja dengan orang ni, biasanya macam mana sangatlah kita punya pendapatan tu, ya tuan-tuan. Saya pun dah ada pengalaman sebagai pekerja. Orang kata kalau kita nak dapat, kalau nak jadi kaya, memang bukan dalam sektor pekerjaan ataupun dalam sektor self-employed. Sebab ini pekerjaan yang tidak dapat membawa kita kepada satu kekayaan. Memang ada orang kaya, kita sebut kaya ni bukanlah kata kita ni mata duitan, tapi kita memang digalakkan sebenarnya kita kaya ni tuan-tuan. Kecuali kalau kita takut untuk jadi kaya lah. Sebab apa? Dengan harta kekayaan sebenarnya kita boleh niatkan untuk pelbagai benda kebaikan. Contoh zakat, infak, wakaf dan sebagainya. Jadi itu sektor itu 2 sektor. Dan sektor ketiga ialah business owner. Business owner dan juga investor. Jadi kalau kita seorang business owner, sebenarnya kita ada sistem. Kita ada satu sistem di mana kita bekerja, di mana pendapatan kita tidak bergantung kepada kita punya aktif. Kadang-kadang kita duduk di rumah saja ataupun kita pergi mana-mana, tapi kita punya bisnes jalan. Macam tu maksud dia. You own a system. Itu beza dia. Dan ketiga adalah pelabur, di mana macam tuan-tuan sudah maklum, pelaburan ni macam-macam lah, saham, hartanah dan sebagainya. Jadi ini pun salah satu daripada benda yang boleh mendatangkan pendapatan. Dan sektor ini ialah tak ramai orang yang berkecimpung dalam sektor ini. Sekitar 5% saja daripada orang ramai di luar sana. Hanya 5% yang terlibat sebagai business owner ataupun investor. Dan di sinilah kerana sebenarnya punca kekayaan.
daripada menjadi seorang business owner dan juga investor. Walaupun ada kadang-kadang business owner, investor menjadi kurang berjaya, tapi ini adalah daripada general punya information. Jadi tuan-tuan, kalau begitu kita nak letakkan diri kita ni sebagai, kita pilih business owner, kita nak masukkan diri kita dalam sebagai keusahawanan perniagaan. Jadi kita masuk dalam business owner untuk mencapai pendapatan 10,000 sebulan ni tadi. Jadi kenapa kita pilih networking pula dalam banyak business owner tu? Sebab apa? Kalau kita nak jadi business owner macam Syed Al-Bukhari tu contohlah tuan-tuan, agak-agak berapa yang perlu kita punya keluarkan modal untuk berniaga macam dia? Itu memang besar lah. Saya ada seorang kawan, dia baru buka minimart saja, minimart cawangan yang ketiga. Alhamdulillah, perniagaan dia memang bagus. Saya kata, bukan tak kata perniagaan konvensional tak bagus, tapi kalau buat perbandingan dengan keperluan untuk macam orang-orang macam kita nak memulakan perniagaan, nak mendapatkan satu pendapatan daripada perniagaan, kalau kita nak ikutkan konvensional, Masya Allah, tak tahu bila lah tuan-tuan. Sebab apa? Kawan saya tu buka kedai je, modal untuk sewa dan sebagainya 12,000. Dengan dia punya advance deposit, dengan sewa kedai bulan itu, dengan dia punya deposit API dan security dan sebagainya, 12,000. Itu tak berniaga lagi, dah keluar modal 12,000. Itu tak berniaga lagi tuan-tuan. Jadi kita tengok konvensional apa dia, full time. Macam kita ambil contoh ini, buka minimarket tadilah, kawan saya tu. Tapi kawan saya tu memang tak ada part time lah. Kalau part time ni mungkin kita boleh gambarkan orang yang jual burger tu, dia business owner juga tu kan. Ataupun itu mungkin kategori kecil. Jadi memang kena buat full time. Tuan-tuan kalau nak berniaga minimarket, nak buat part time, tuan-tuan pun risau. Betul. Jadi kebanyakan business owner yang berniaga, diorang memang tak boleh buat full time. Diorang terpaksa buat, tak boleh buat part time, dia terpaksa buat full time. Satu, full time. Kemudian modal besar macam saya cakap tadi, itu baru sewa, belum lagi renovation kedai, buat wiring kedai, lantai nak kena cat semula, lepas tu pasang lampu, pasang apa namanya, CCTV dan sebagainya. Itu perlukan premis perniagaan, kena ada tempat, sewa apa semua tu. Lepas tu dah ada tempat, nak perlukan masukkan stok barang dalam kedai. Bila dah ada masukkan stok, perlulah ada pekerja. Siapa nak jaga kedai tu? Toki ada tiga cawangan, takkan nak melompat sana, melompat sini, melompat situ. Tak boleh nak pecah badan dia kepada tiga. Jadi dia terpaksa gajikan orang. Perlu ada pekerja. Kemudian perlu bayar kos operasi, api, air, pekerja itu, sewa apa semua tu kena bayar. Tiap-tiap bulan kena incur tu. Lepas tu waktu urus berniaga, macam kawan saya minimart tu, waktu berniaga dia 8 pagi hingga 10 malam. Masya Allah, 9 malam. Sekarang PKP kan 9 malam. Jadi itu sebabnya kita pilih networking. Sebab apa? Sebab pertama-tama sekalinya ialah kita tak perlu buat sebagai full time pun. Tuan-tuan buat networking ni part time pun boleh. Networking kita akan ceritakan lagi apa benda sebenarnya networking ni, supaya kita faham jelas. Sebab di luar sana pelbagai perspektif yang negatif tentang networking. Sebenarnya kalau kita faham sebenarnya apakah proses networking ni, dan kita telah dengar dari pakar-pakar ekonomi mengatakan bahawa satu-satunya bisnes yang terbaik ialah networking. Untuk siapa-siapa nak masuk pun boleh. Sebab networking bukan sekarang je tuan-tuan, daripada zaman 80-an, kalau tuan-tuan ingat 70-an pun dah ada. Tapi dia orang kata diperbaiki dari masa ke semasa hinggalah ke sekarang dan akan seterusnya. Sebab networking satu benda yang inilah yang kita tengok ni lah, boleh buat part time, modal kecil, tidak perlu premis, tidak perlu simpan stok, tidak perlu pekerja, tiada kos operasi, masa fleksibel, bila tuan-tuan boleh buat. Dan sekarang kita punya sistem online, ada support system. Kita dah ada support system dah. Kita punya company tu support kita daripada segi coaching, daripada segi mentoring, dari segi web page, dari segi app, semua dah complete. Jadi kat situ kita senang buat kerja. Dan networking ni sebenarnya dia punya income leverage.
Kalau kita faham leverage ni ialah sebagai macam ni, saya contohkan macam McDonald contohnya, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, setiap pembelian orang di McDonald tu, kita beli double cheeseburger ke apa benda semua tu, 5% dari setiap pembelian tu akan balik kepada HQ, akan balik kepada HQ McDonald. Jadi satu kedai punya pembelian 5%. Ada berapa outlet McDonald di Malaysia ni, dan setiap outlet di Malaysia itu, di Malaysia, di dunia ni ada berapa puluh ribu outlet McDonald. Jadi setiap itu dia orang akan patah balik income 5% daripada setiap yang kita beli, yang sale yang dibuat oleh kedai-kedai outlet ni, 5% akan pergi balik ke HQ. Itulah dinamakan leverage income, tuan-tuan. Maknanya berganda. Kalau di konvensional kita tak ada leverage berganda, melainkan kalau kita buka cawangan macam McDonald tu, melalui sistem franchise, itu dah lain cerita. Kita ni franchise juga, tapi kita tak payah nak buka kedai, tak payah nak apa semua tu, operasi kos semua tak ada. Kita hanya mengembangkan kita punya perniagaan melalui rangkaian. Situlah kita punya leverage income sebenarnya. Okey, jadi itu sebab kita pilih networking. Kenapa kita pilih networking? Networking adalah salah satunya benda yang kita boleh buat sekarang juga. Kalau tuan-tuan nak meniaga, nak buat pendapatan, sekarang juga tuan-tuan boleh buat. Sebab apa? Tak perlu nak fikir-fikir produk, nak pergi kilang ke, nak tanam pokok, semua tak payah. Semua dah telah disediakan. Kita barang ada, produk ada, kilang ada, syarikat hantar kepada kita, kita tinggal jual. Itu sebab kita kata kita boleh start sekarang. Kalau kita nak berniaga konvensional ni, kita nak cari kedai dulu, ataupun nak beli barang-barang persiapan, nak beli. Kalau kita buka kedai ni kan, nak pergi tengok kedai, cari kedai kat mana sesuai lokasi kedai. Itu salah satu lagi perkara yang penting, kita kena tengok lokasi. Jadi walau bagaimanapun, kalau kita nak join sesuatu company dalam networking ni, ada 3 perkara yang kita kena tengok. 3 faktor penting perlu diteliti sebelum memulakan perniagaan dengan sesebuah syarikat. Apakah 3 perkara itu? Nombor 1, syarikat. Kita nak tengok kekukuhan syarikat tu macam mana. Nombor 2, kita nak tengok produk dia, perbaikan produk tu macam mana. Nombor 3, yang paling penting, kita nak tengok pelan pemasaran dia, bagaimana dia membayar kita pendapatan daripada perniagaan itu. Kita kena tengok. Sebab apa? Macam-macam di luar sana yang menjadikan itu sebab networking ni dia jadi negatif. Sebab apa? Persepsi orang kat luar sana, apabila dia orang bentangkan, kadang-kadang syarikat networking bentangkan kepada orang ramai berkenaan dengan dia punya pelan pemasaran tu. Kadang-kadang pelan pemasaran tu benda yang nampak yang cantik-cantik aja. Ditambah tokok tambah lagi. Kita tak nak macam tu. Kita profesional. Kita bagi tahu apa benda dia dan apa benda cabaran-cabaran dia. Kita tak kata benda ni mudah, sebab setiap sesuatu benda tu bukan mudah, ya tuan-tuan. Memang ada cabarannya apa benda yang kita buat. Okey, kita tengok kenapa kita ambil forever. Sebab kenapa forever? Sebab syarikat nombor 1, kita kata tadi syarikat forever ni sejak 1978, dah 43 tahun di pasaran. Masya Allah, lama sungguh tuan-tuan. Dan berada di 171 buah negara. Tuan-tuan bayangkan, dunia ni ada lebih kurang 180 lebih negara. Sekarang ni hampir satu dunia dah. Semua negara dah ada forever, termasuk Arab Saudi, Mesir, Turki, dan juga Yaman. Dan kalau di Eropah semua macam-macam negara. Di Asia ni Jepun, Korea semua, Malaysia, Filipina, Indonesia, semua dah ada dah. Apa ni forever ni. Jadi dekat situ kita dah tahu dah syarikat ni kukuh ke tidak, tuan-tuan. Kalau macam mana kita nak tahu lagi kukuh, dalam dah ada 10 juta pengedar satu dunia ni, di 171 buah negara tu dikumpulkan semua sekali 10 juta pengedar. Makna benda business forever ni memang menjadi orang kata minat lah orang untuk melibatkan diri. Dan yang bestnya sekali, daripada 10 juta pengedar tu, lebih 5,000 jutawan telah dilahirkan. Malaysia ni aja saya tahu beratus-ratus jutawan ada, tuan-tuan. Jadi inilah satu bisnes, kalau tuan-tuan
kadang-kadang terpaksa jadi jutawan. Sebab apa, kita pun tak sangka. Kita buat ikut dia punya sistem, ikut dia punya gerak kerja apa semua tu, tahu-tahu jutawan dah. Macam tu. Jadi kalau di tempat lain mungkin kita tak boleh nak janji lagi, tapi di sini kita pun tak janji juga. Tapi kalau kita tengokkan daripada dia punya sistem, dia punya pembayaran bonus dan insentif dan sebagainya, seseorang itu memang berkemampuan untuk menjadi seorang jutawan. Dan forever juga prestasi jualannya menaik. Kalau tuan-tuan nanti saya tunjukkan graf dia sekejap lagi. Jualannya sentiasa menaik dalam keadaan COVID ni pun, apatah lagi dalam keadaan COVID sebenarnya memang menaik. Sebab apa? Keperluan kesihatan zaman COVID ni memang lain macam. Semua orang nak yang terbaik, nak vitamin C yang terbaik, nak aloe vera yang terbaik, nak madu yang terbaik. Ini semua makanan sunnah. Kita ada delima, kita ada minyak zaitun, semua yang nak terbaik. Sebab apa? Forever ni ada dah 43 tahun di 170 buah negara, tuan-tuan. Kalau produk dia tak bagus, ni kita cerita pasal produk pula kan. Kalau produk dia tak bagus, memang tak sampai 43 tahun. Tak silap 5 tahun, tak sampai 5 tahun pun. Kalau madu dia jual tu madu palsu, orang makan bukan tambah baik, bukan jadi penawar, dia racun. Tuan-tuan bayangkan, siapa nak beli madu dia? Saya ingat setahun pun tak sampai dah tutup dah Forever ni. Tapi sampai sekarang madu dia masih lagi menjadi kegemaran. Okey, situ satu syarikat produk. Kita dah masuk sikit sebenarnya pasal produk ni. Dan kita punya produk, tuan-tuan, bukan produk keras. Apa tu produk keras? Produk keras ni produk yang tak ada repeat order. Bukan tak ada repeat order, ada repeat order. Repeat order dia bertahun-tahun. Contoh, tuan-tuan hari ni beli kereta, kan? Beli kereta baru lah, orang kata Alphard tu contoh lah. Beli Alphard kan, bulan depan agak-agak nak beli Alphard lagi ke? Lepas tu bulan depan lagi nak beli Alphard lagi ke? Memanglah komisen sekali dapat sedap, tapi sekali tu je lah, kan? Kita nak kena cari buyer lain pula, nak cari buyer lain. Jadi kita punya pencarian buyer tu menjadi sengit, kan? Jadi kalau produk keras, bukan produk keras ni, produk keperluan harian, produk head to toe, jadi kita tak ada masalah. Contoh ubat gigi, tuan-tuan tiap bulan mesti nak beli ubat gigi, tuan-tuan tiap bulan mesti nak beli shampoo, tiap bulan mesti nak beli lotion, apa semua tu. Jadi itu dia, kan? Kita punya produk bukan produk keras, maknanya produk yang ada repeat order yang tinggi. Jadi kalau kita meniaga produk yang ada repeat yang tinggi ni, senang ke susah, tuan-tuan? Tentulah senang, kan? Sebab apa? Kita tak payah ada customer ramai-ramai. Kita customer 30 orang, 20 orang pun dah cukup. Sebab apa? Kita jaga betul-betul customer kita tu, setiap bulan dia akan membeli. Jadi kita tak payah pening-pening kepala. Yang penting kita servis bagus-bagus. Okey, lepas tu saya pun dah sebut tadi, kita punya produk head to toe, dari hujung rambut hingga ke hujung kaki, luar dan dalam, semuanya ada. Semua kategori ada, untuk dewasa, untuk kanak-kanak, untuk perempuan, untuk lelaki, berbagai peringkat umur, semua ada. Jadi kita punya pasaran tu luas. Kita tak ada terpaksa jual satu barang je, kan? Ada company kita tengok jual satu barang je. Satu barang je dia boleh jual. Jadi sayang lah, kan? Sebab apa? Kita punya keluhan pelbagai. Kita ada 200 lebih produk, tuan-tuan. Tuan-tuan sign up je sebagai peniaga Forever ni, Forever Business Owner kita panggil. Tuan-tuan dah ada 200 produk di belakang tuan-tuan untuk diniagakan. Tuan-tuan bayangkan macam mana, kan? Kita tak ada kedai, tapi kita dah ada barang. Jadi dalam banyak-banyak barang kita tu, ada juga barang yang monopoli. Monopoli punya barang, tuan-tuan. Maknanya orang lain tak ada, kita aja yang ada. Tuan-tuan rasa kalau ada barang monopoli dalam kedai tuan-tuan, tuan-tuan je ada, orang lain tak jual, senang tak nak berniaga? Senang lah, kan? Contoh macam kita lah, kalau kat Malaysia ni apa monopoli? TNB lah, tuan-tuan. TNB, Tenaga Nasional Berhad tu, kan? Ada ke syarikat lain yang menjual sumber elektrik ni melainkan TNB? Benarnya TNB tu, kalau monopoli ni saya nak bagi tahu, sebab dia satu je yang ada. Kalau ikutkan, kan, kalau tak ada kawalan kerajaan lah, dia nak letak harga berapa pun tak ada masalah.
Kau nak tak nak sudah kan. Dia macam tu. Sebab dia seorang je yang ada, dia boleh beraksi macam tu. Dia letaklah tarif kau punya kan. Tapi yelah, ini sebab benda orang kata keperluan, jadi kerajaan masuk campur tu sebab terkawal pun dalam terkawal. Tiap-tiap tahun ataupun bila masa dia naik, dia tetap akan naik. Jadi itu dia monopoli. Apa barang monopoli kita? Iaitu aloe vera gel. Aloe vera gel yang botol kuning tu nanti saya akan tunjukkan. Itu memang barang yang sangat bagus, membersih usus apa dan sebagainya tu kan. Sebenarnya aloe vera gel ini semua orang kena minum. Kalau tuan-tuan tahu kebaikan aloe vera gel ni, tuan-tuan memang kena minum. Saya memang nak amalkan, semua orang Forever memang nak amalkan. Semua orang kat luar sana mungkin ada yang tak pernah dengar. Tugas kita tuan-tuan nak menyampaikan. Jadi kita punya penjualan ni sebenarnya lebih kepada sharing. Okey, lepas tu produk lebah. Produk lebah pun kita monopoli. Kita lah pengeluar terbesar produk lebah. Produk lebah terbesar di dunia. Sebab apa? Daripada segi macam terbesar, sebab kita keluarkan 4 terus produk lebah. Tak ada satu, tak ada dua. Ada orang keluarkan produk lebah mungkin madu, propolis tak keluar kan. Lepas tu royal jelly tak keluar, ataupun kalau royal jelly keluar mungkin pollen tak keluar. Tapi kita empat ada. Empat produk lebah ni memang kalau company yang paling besar sekali kita lah, Forever. Jadi itu dua. Dan kita ada banyak produk yang ada hak cipta. Ini satu lagi, hak cipta ni pun satu kebaikan untuk kita, membantu untuk kita menjual. Contoh macam kita punya minyak ikan tu, kita panggil Arctic Sea. Dahlah minyak ikan daripada ikan daripada Arctic. Arctic ni kawasan yang tiada pencemaran, kawasan segar. Ikan dia memang kata kualiti punya. Minyak ikan di kualiti, ikan salmon dan sebagainya tu. Jadi apa beza dia? Kat luar pun ada jual minyak ikan juga. Beza dia, minyak ikan di Forever ni bersamanya ada minyak zaitun, ada vitamin E. Itu beza dia. Kalau kat luar sana dia jual minyak ikan je, vitamin E je, zaitun je. Kita gabung sekali. Apa kebaikan bila kita gabung ni? Kebaikan gabungnya ikan, portion yang betul tu, ikan sekian banyak, zaitun yang sebanyak, dicantum dengan vitamin E tu. Itulah sebenar-benarnya yang paling berkesan untuk kita cuci saluran darah kita. Berbeza kalau kita gunakan minyak ikan saja atau minyak zaitun saja. Bila ada kombinasi ni dengan cantumkan vitamin E, kita punya pencucian saluran darah tu memang berkesan lah. Itu beza dia. Dan sebab itu kita dah pattern. Kalau tuan-tuan pergi carilah kat luar sana, kalau jumpa, memang saya pun tak nak jual lah Forever ni. Sebab itu memang dia dah pattern, tak ada company yang boleh tiru. Sebab kombinasi tu memang kombinasi yang kata perfect. Kalau dia nak tiru pun, dia kombinasi dia tak sama macam kita punya, pun tak jadi juga. Itu beza dia. Okey. Kemudian plan pemasaran. Plan pemasaran Forever simple. Kenapa simple? Nanti kita bisa beritahu. Duplicable, boleh ditiru, profitable, menguntungkan dan juga fun tuan-tuan. Okey, mari kita tengok seterusnya. Ni dia prestasi syarikat. The track record speaks for itself. Kita tengok dia punya track record ni, dia sendiri dah bagi tahu kita betapa kokohnya syarikat ini. Contoh syarikat ni, yang dalam gambar tu, memang Mak Saleh lah tuan-tuan. Tak kisahlah dia Mak Saleh ke India ke China ke Melayu ke, tapi dia punya company tu orang kata melengkapi ataupun mengikuti spesifik standard apa semua, daripada segi halal, daripada segi bersih, daripada segi semua yang sepatutnya diikuti standard antarabangsa. Sebab apa? Nak masuk semua negara bukan senang. 171 buah negara termasuk Jepun. Jepun punya strict tuan-tuan. Kalau tak tahu, ini saya bagi tahu, Jepun lah yang paling strict sekali nak masuk barang. Tak macam negara kita ni kadang-kadang macam-macam barang masuk, betul. Jepun tak ada. You nak masuk barang dalam negara I akan scrutinize dulu. Tengok apa benda, baru dilepaskan masuk. Rupa-rupanya bila lepas dia masuk Forever kat sana, apa yang berlaku di Jepun lah. Di Jepun lah jualan Forever ni paling top.
Nombor 1, jualan forever aloe vera gel di Jepun. Bayangkan tu. Sebab apa? Dia dah tahu barang tu bagus, kesan dia apa semua, nak masuk dah susah sebab maknanya memang barang tu bagus lah tuan-tuan. Senang cakap macam tu lah, barang tu memang bagus. Jadi itu dia, syarikat bebas hutang dengan aset melebihi 1.5 bilion dolar US dollar. Bayangkan, dah lah bebas hutang, ada aset ni US dollar tuan-tuan. Kalau convert Malaysia kali 4 lah, dekat-dekat kali 4, berapa bilion tu. Tadi lebih 10 juta, 5,000 jutawan tu. Prestasi jualan naik. Tengok tu, dia punya sebelah ni, prestasi jualan dia 3 bilion yang last kali ni. Nampak tu, dia punya peningkatan. Sebab dia berkembang dari sebanyak negeri ke banyak negeri. Sekarang dah 171 buah negara. Kemudian kita pun tak tahu, wallahu alam. Jadi itu dia syarikat forever yang kita nak bersama-sama dengannya. Kita memang tak ada orang kata ragu-ragu, tak ada kan, syak wasangka semua tak ada. Setakat ini apa yang kita tengok memang marvelous lah. Memang dia orang bayar pembayaran bonus memang up to date nya. Okey. Kemudian tadi saya katakan produk keperluan harian, kadar repeat order yang tinggi, head to toe. Nampak tu barang dia, shampoo ada, sabun muka, face and body. Ini untuk kita punya kecantikan kulit, penjagaan kulit, macam-macam ada. Ubat gigi ada ni, ubat ketiak pun ada. Ini macam-macam lotion kulit pun ada, macam-macam lah. Jadi untuk orang perempuan, untuk lelaki semua boleh pakai, head to toe. Kalau inside out ni aloe vera gel lah, ni dia botol kuning tadi yang saya sebut tadi, nampak? Yang ni Arctic Sea, minyak ikan kita, yang ada minyak zaitun, ada ikan, ada pula vitamin E lagi. Ini kita punya produk lebah yang hebat tu tuan-tuan, ada 4 sekali. Ini madu, ini propolis, ini bee pollen, ini royal jelly. Ini vitamin C dia memang marvelous. Vitamin C dia beza daripada vitamin C di luar sana dari segi apa? Dari segi kita buat forever ni, buat sesuatu benda tu memang dia melalui kajian lah tuan-tuan. Kajian ahli sains dan pakar-pakar. Sebab apa? Dia tahu keperluan badan kita ni, kita memang tak boleh keluar vitamin C badan kita. Vitamin C ni ialah untuk menguatkan kita punya immune system, daya ketahan diri. Kita punya sel-sel tu nak lawan demam ke apa benda semua, kena kuat. Jadi kalau tak kuat, masuk virus ke apa semua, dah sekejap dia dah kalah. Jadi kita punya vitamin C kita buat cukup untuk keperluan diri kita, tak lebih. Sebab apa? Vitamin C dia tak boleh simpan lama dalam badan, dia akan keluar mari kita punya kencing. Jadi kalau ada kat luar sana yang jual vitamin C dengan dos yang tinggi, contohnya kan bagus untuk apa semua, sebenarnya tak perlu pun. Kita perlu hanya 70 mg saja dalam badan kita ni, supaya dapat diserap. Sebab dia tak sempat lama. Jadi oat bran ni yang kita masukkan sekali dalam serat ni, oat ni, dia mengekalkan kita punya vitamin C tu agak lama. Jadi penyerapan tu bagus. Kita utilize semua sekali vitamin C tu. Kita buat cukup-cukup je, 70 mg untuk kita punya penyerapan tu. Jadi cantik, tak ada buang-buang, tak ada pembaziran. Itu vitamin C. Ni nampak produk kita macam-macam lagi. Sebenarnya ada banyak, ada 200 lebih produk. Ni antaranya. Kemudian produk monopoli kita tengok tadi. Ni tuan-tuan, tengok berapa besarnya ladang aloe vera kita. Jadi kita syarikat yang ada ladang sendiri. Nanti saya akan tunjukkan tuan-tuan apa beza dia syarikat yang ada ladang sendiri dengan syarikat yang tak ada ladang sendiri. Tak ada ladang, kilang pun tak ada. Kita ladang ada, kilang semua ada. Jadi ini dia, besar ni. Ini kalau tuan-tuan nak pergi, kita punya big boss kata, kita punya ni lah, bukan big boss, kita punya rakan kongsi lah, kita punya ketua rangkaian kita yang mana dah pergi sana ni, dia kata kalau kita nak melawat ladang aloe vera ni, jangan naik kereta. Memang besar ni tuan-tuan. Besar tak besar ni tuan-tuan bayangkan, 2 kali Singapura. Kalau dicantumkan dia ada 3 buah ladang tu, dicantumkan sekali kawasan itu dah 2 kali Singapura. Jadi kalau kita pergi naik kereta, letih lah. Kalau nak pergi, dia orang kata naik helikopter. Baru kita nampak betul-betul ladang tu. Nampak tu dia punya aloe vera, bukan kecil-kecil punya aloe vera tuan-tuan. Ini aloe vera ni diberi nama aloe vera barbanis Miller.
Bukanlah aloe vera sebarang-sebarang yang kita tanam kat depan rumah kita kecil-kecil tu. Ini yang tengok tu orang tu pegang tu macam pelepah dah, besar. Ini spesies yang terbaik. Jadi kita dapatkan benda yang terbaik dari yang terbaik. Bayangkan tu, baru efek dia besar lah. Ni saya mainkan video sikit tuan-tuan tengok. Ini kita punya nombor 1 di Malaysia ni, top. Tengok bagus besar saiz lepah dia. Tengok panjang mana. Masya-Allah. Aloe vera yang dibotolkan. Ya. Besar ladang dia. Dan di sana dia orang tengah kutip hasil aloe vera tu untuk dikilangkan. Okey. Kita tengok lagi. Bye. Itu dia. Nampak? Ini kita punya tempat mengusahakan apa ni, madu. Madu kita ni bukan sebarang madu tuan-tuan. Kat Malaysia ni memang tak boleh jumpa madu kita ni. Sebab apa? Kita punya madu hasil daripada nektar bunga-bungaan 3,000 ke 7,000 spesies di kawasan gurun. Ya Allah, kawasan kering ni. Tengok bunga dia pun lain pada yang lain. Bila kawasan kering ni, jadi madu kita sebenar-benar madu sebab dia tak ada campuran air yang banyak. Di Malaysia punya madu ni bukan kita kata tak bagus. Bagus, cumanya dari kalau kita buat comparison, kan, contohlah kalau kita penuhkan botol 500 gram yang ini dengan madu, contoh ni kan, tak samalah kandungan madu kita dengan kandungan madu dia. Sebab tak sama daripada segi kandungan madu. Kandungan madu kita, air hanya 17%, sementara kandungan dia orang lebih daripada 7% sehingga 25-22% macam tu. Jadi bila kandungan air itu lebih, tentulah khasiat dia tak sama. Nampak tu kita punya madu. Ini cuba tengok ni. Kalau tuan-tuan nak tahu madu kat rumah tuan-tuan yang ada sekarang tu asli ke tak asli, inilah satu-satu cara yang tuan-tuan boleh buat. Sebab ini yang satu cara yang tak boleh tipu. Orang kata semua tak datang lah, itulah apa benda semua tu. Itu semua dia orang boleh adjustnya. Tapi yang ini memang dia orang tak boleh adjust. Cara dia macam mana? Macam ni tuan-tuan tengok. Alamak, asal video ni tak jalan Ada jam sikit tuan-tuan. Alamak. Sebenarnya kalau video ni okey, tuan-tuan akan nampakkan macam mana tau. Madu ni, pinggan ni dia akan penuhkan dengan air. Bukan penuh sampai habis lah, penuhkan separas sikit je paras dia tu. Sebab apa? Kita nak masukkan madu dalam ni sebesar 50 sen. Allahu Akbar, tak boleh lah. Kalau boleh bagus ni. Tak apa tuan-tuan. Saya rasa jam ni saya punya ni jam. Alamak. Kejap kacau juga kalau buat tuan live macam ni jam. Berat ni. Tekak dah kering pula. Sampai air. Entah itu kita pergi air dulu.
Hui, lama 40 minit. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, mungkin dia dah jam lah 40 minit tadi. Okey, kita sambung balik sekejap ya tuan-tuan. Saya share skrin ni. Okey. Okey, kita sambung balik di mana kita berhenti tadi. Kita sambung balik di bahagian Okey, demo ni tadi madu ni. Okey, kita tengok madu ni macam mana. Dengar tu. Hai, Assalamualaikum. Hai. Betul. Sedap apa Kak Izan ni. Kalau orang meniaga memang boleh laku lah. Ni dia cara yang saya kata beritahu tadi tu tuan-tuan. Satu-satu caranya yang apa namanya, nampak tu. Tengok, ini cara dia. Nampak, kita goyangkan. Nampak, kejap aja dah bentuk. Nampak tu. Cantik dia punya bentuk tu. Sebab adalah madu grade A tapi pada harga yang biasa-biasa saja. Betul. Setuju sangat tu Kalau Izan. kita tengok madu ni betul-betul pekat. Kandungan air 70% yang ada dalam madu Forever Bee Honey ni. Okey, ini adalah dari air hidup lebah. Jadi anda kena pilih madu yang benar-benar asli, yang tidak ditapis, tidak diproses, tak ada campuran lain. Cari Kak Izan untuk madu asli yang lebih berhasiat. Okey, terima kasih Kak Izan. Ni lagi satu radang ni tuan-tuan. Ni. Ini kalau tuan-tuan yang saya tarik sikit nampak. Nampak tu. Arizona ni radang. Itulah kita punya madu daripada tempat macam ni tuan-tuan. Bayangkanlah dia punya keunikan dia, keperbezaan dia, rasa dia, khasiat dia. Jadi itu dia, kita ada barang yang kata kita memang berjual punya, insya-Allah. Jadi apa lagi, kat mana lagi kita nak cari meniaga barang macam ni? Okey, pelan pemasaran tadi simple. Simple ni sebenarnya bukan simple daripada proses nak mengerjakannya, simple daripada kita nak mendapatkan keuntungan tu yang banyak. Sebab apa? Dia ada 3 faktor yang paling penting. Dia tak ada orang tengah, dia tak ada point, tak ada pairing. Sekejap lagi saya akan ceritakan apakah simple ni. Nombor 2, duplicable. Dia boleh ditiru. RM90 siapa-siapa saja. Untuk memulakan bisnes forever ni, tuan-tuan kena menjadi dia punya sebagai ahli perniagaan yang berdaftar, mendaftar dengan Forever. Nanti Forever akan bagi tuan-tuan satu IC, nombor ID. Dah ada nombor ID tu, dapat pula 2 platform ataupun 2 support system, iaitu apps, pakai application. Senang kita nak membeli belah pakai application. Dengan satu lagi web page dia bagi kita atas nama kita sendiri punya tau. Kita punya web page sendiri, kita punya app sendiri. Jadi kita apps portal sendiri. Jadi maknanya untuk kita dah jalankan perniaga ni senang. Duplicable, boleh siapa-siapa pun boleh tiru. Siapa-siapa pun boleh keluar RM90. Itu saya kata kalau kita nak berniaga networking sekarang, kita boleh berniaga tu sebab kita pilih networking. Kalau kita pilih perniagaan konvensional, kita nak cari kedai, nak bayar sewa semua tu kan, saya rasa memang lambat lagi lah kan. Nak kumpul duit bayar sewa kedai RM12,000 dah macam mana. Tak cerita pasal renovation apa semua, habis RM100,000 nak buka satu minimarket. Jadi kita RM90 aja tapi dah ada
barang macam mini market lah. Tuan-tuan bayangkan, senang tak senang perniagaan networking ni, especially di Forever. Dan RM90 ni bila tuan-tuan daftar, yang bagusnya syarikat Forever ni bukan macam syarikat multi level yang lain yang saya pernah join. Diorang tiap-tiap tahun dia orang collect duit pendaftaran, duit iuran. Seolah-olahnya duit iuran macam satu benda yang dia boleh datangkan pendapatan pada diorang. Tapi Forever tak ada. Forever tak nak duit kita RM90 ni tuan-tuan. Apa yang berlaku bila tuan-tuan bayar RM90, sebenarnya tukar duit dengan voucher. Tuan-tuan bayar RM90, Forever pulangkan balik RM90 dalam bentuk voucher. Voucher RM50, RM20, RM20. Boleh guna untuk beli barang. Nampak tu? Macam seolah-olahnya kita tak keluar apa-apa benda lah. RM90 tu kita beli barang. Pendaftaran beli barang dia panggil. Nampak tak? Apanya bagus Forever ni. Kemudian profitable. Profitable ni beza dia dengan syarikat-syarikat lain. Nanti kita tengoklah. Saya bagi tahu nanti bonus dibayar pada harga jual. Saya masa mula-mula join dulu pun tak percaya juga. Sebab apa? Kita punya modal, katalah kita beli barang kat Forever RM50. Kita bayar Forever RM50 untuk satu barang. Kita beli dengan dia sebab kita nak jual. Kita beli dan untuk jual. Customer order, kita beli, kita jual. Tapi bila kita jual, harga dia RM80. Kita beli dekat Forever RM50, kita jual kat customer RM80. Kita ada untung RM30. Kemudian bila kita ada layak untuk dibayar bonus, tuan-tuan dengar betul-betul. Bonus kita tu tadi bukan dia bayar ke atas RM50 yang kita guna untuk beli barang kat Forever tu. Forever dapat RM50 je tau. Tapi dia bayar bonus kita harga yang RM80. Dia bukan dapat RM80. RM80 kita yang dapat. Kita dapat untung RM30. Kita bayar Forever RM50. Duit RM50 tu pula untung dah untung RM30. Lepas tu bila ada bonus, sepatutnya bonus kena bayar berapa tuan-tuan? Kalau saya jadi Forever, kau beli pada aku RM50, aku bayar kau bonus atas RM50 lah. Sepatutnya, betul tak? Tapi tidak. Yang berlaku di Forever itu yang saya tengok tu, Masya Allah, pemurah betul. Memang dia punya pelan pemasaran pemurah. Nanti saya akan cerita lagi bagaimana pemurahnya pelan pemasaran Forever ni. Kita beli RM50, bayar bonus atas RM80. Masya Allah, siapa nak bagi tu? Jadi itu profitable. Nombor 3, fun. Fun ni saya sebut beginilah. Kita di networking business ni, especially Forever, kita fun kita ni di mana kita sama-sama membantu satu sama lain. Kita nak ramai-ramai semua naik. Semua nak jadi CEO kalau boleh, kan? Kita tak ada seorang je CEO, biar kat bawah tu biarlah dia orang kata sampai pencen pun jadi kuli batak. Contoh lah, minta maaf cakap lah bahasa kasar sikit kan, nak bagi faham je. Begitulah tuan-tuan. Tu yang fun. Semua-semua nak naik. Kita bersilaturahim, kita sama-sama nak naik. Kemudian kita punya barang semua ada barang-barang yang sihat, kan, barang-barang yang bagus. Kemudian pada mereka yang layak, kepada siapa-siapa yang layak nanti, fun yang fun lagi kan. Kita dapat 2 kali tau trip setahun, melancong 2 tiket free of charge. Yang lagi satu tu siap ada duit poket lagi. Masya Allah, dah pergi melancong free of charge, first class punya melancong kan. Lepas tu dapat duit poket lagi. Siapa nak belanja tu, siapa nak bagi macam tu tuan. Memang itulah dia. Itulah memang je saya boleh cakap betapa bagusnya. Ini dia yang 3 konsep kita cakap tadi tu. Tiada pairing, tiada apa. Ni sebab apa tu yang kita katakan Forever ni lebih baik daripada networking company yang lain. Kita tak katalah diorang tak bagus. Diorang pun ada ejen-ejen diorang pun ada sale diorang ada barang diorang percaya diorang punya lagi bagus. Tapi tak apalah, kalau boleh kita buat comparison, nanti kita akan tahu sebab apa. Ini sebab dia. Tuan-tuan tengok 3 konsep di Forever yang membezakan Forever dengan networking lain, dan inilah yang menyebabkan anda dibayar bonus paling banyak. Yang itulah tadi kita cakap tadi tu kan, keuntungan daripada harga jualan banyak ke tak banyak? Banyak ke banyak? Itu je.
Tiga konsep apa? Tiga konsep. Pertama sekali, tiada orang tengah. Ini saya nak tuan-tuan betul-betul faham, betul-betul fahamkan konsep tiada orang tengah. Sebab bila tuan-tuan faham konsep tiada orang tengah ni, baru tuan-tuan nampak yang forever ni memang boleh buat duit. Pemasaran dia memang boleh buat duit. Sebab apa tiada orang tengah? Contoh, kalau syarikat yang ada orang tengah, kita tengok syarikat bawah ni. Syarikat bawah ni lah orang tengah. Dia nak tubuhkan, dia nak buat perniagaan, tapi dia barang tak ada. Contoh, dia buat syarikat je. Dia tubuhkan satu syarikat, kemudian dia pergi cari kilang. Kan kadang-kadang kilang kan ada offer kan. Siapa-siapa nak buat produk sendiri atas nama sendiri, tuan-tuan nak buat produk atas nama tuan-tuan boleh. Kan nama Sulaiman, siapa lagi, Yusof, itu nama dia. Tapi kilang yang buat, kilang yang sama. Nampak tak? Wah, mungkin dia punya ingredient, barang-barang dalam tu sama je, tinggal tukar brand. Yang ini dia letak lah madu lebah Ahmad Albab, yang ni pula madu lebah apa tu, madu 3 kan. Nama je dah, nama je dah beza, tapi sebenar-benarnya daripada kilang yang sama. Jadi apa yang berlaku bila macam ni punya keadaan, dia ada syarikat nak berniaga, barang tak ada, pergi ambil pada kilang sini, pergi ambil pada kilang sana, pergi ambil pada kilang China. Yang berlakunya ialah beginilah. Sebab apa, dalam industri networking ni biasanya kan, company kilang apa semua ni, dia nak ambil untung 30%, biasanya begitu dalam industri networking ni. Jadi bila dia ambil tu 30% untung, 70% tu pergi ke mana? 70% tu pergi kepada syarikat dan juga tentu kepada pengedar dia. Dia ada syarikat, dia ada barang, lepas tu dia buat style multi-level, dia pun cari pengedar. Pengedar pun join dengan syarikat tu. Jadi bila keadaan itu berlaku, keuntungan tadi tu 70% tu dibahagi dua lah. Satu, syarikat nak untung juga. Tadi kilang untung, syarikat untung. Yang ini pengedar pun nak untung juga. Dia pun nak buat, dia berniaga takkan tak nak untung kan. Jadi dia punya keuntungan tu dah terbahagi dua. Ejen 35, syarikat 35. Dan 35% ni ejen dah punya ramai, nak dikongsi-kongsikan dengan ejen. Jadi kita tengok kalau forever ni apa yang berlaku. Forever ni dia kilang ada, kita dah tengok tadi dah, kilang ada, apa tu namanya, ladang ada kan. Jadi dia orang punya sendiri. Keuntungan 30% tu dia orang dah ada dah. Jadi yang 70% tu kepada siapa? Kepada tuan-tuan lah. Ni bakal-bakal semua nak jadi FBO ni. Macam tuan-tuan semua ni nak jadi bakal FBO, 70% tu dah dalam tangan tuan-tuan. Mana tuan-tuan nak dapat keuntungan 70% ni tuan-tuan? Masya Allah, tinggi kan. Tapi dia ada peringkat-peringkat dia lah. Nampak tu, mana datang 70% tu? Tu dia, ada 9 jenis pendapatan dan insentif. Pendapatan dan insentif. Ada untung runcit, ada direct bonus, ada indirect bonus, ada royalty bonus, ada CBM bonus, ada forever to drive. Ini forever to drive lagi satu bonus yang saya tak pernah dengar lagi. Di forever sajalah baru saya pernah dengar. Tuan-tuan pun saya kata kan, seronok tak kalau dapat bonus setiap bulan? Orang bonus setiap tahun. Di forever kita ada skim bonus yang dapat tiap-tiap bulan. Masya Allah, ayahnya kan. Dah lah tiap-tiap bulan. Selama berapa bulan? Bukan setahun, 3 tahun, 36 bulan. Masya Allah. Fikirlah sendiri tuan-tuan kan. Itu 36 bulan. Tapi yang bagusnya lagi, Masya Allah, boleh renew. Makna kata bulan ke-37 tu kalau tuan-tuan layak, sambung lagi 36 bulan. Jadi ada kawan-kawan kita yang dah berjaya sampai tahap bonus bulanan ni, dia kata tak berhenti-berhenti lah tuan-tuan. Macam mana nak berhenti? Lepas 3 tahun renew lagi 3 tahun. Lepas 3 tahun renew lagi 3 tahun. Habis bila nak berhentinya? Tak berhenti-berhenti lah. Dia ada level dia. Level lagi, level 1 1500,
1,500 tiap-tiap bulan selama 36 bulan. Level 2 2,250. 2,250 masuk macam tu tak termasuk yang lain tu, untung runcit semua tu lain. Itu masih ada lagi. Ni tambahan daripada situ. Tu orang kata Forever ni memang kilang duit lah. Gudang duit. Gudang duit. Tinggal kita je malu-malu, segan-segan, malas-malas nak buat. Jadi ni lah peluang kita tuan-tuan. Nampak tu. Yang peringkat ketiga RM3,000 selama 36 bulan. Banyak tak banyak tuan-tuan. Itu. Lepas tu local trip. Kita kalau kita cakap local trip ni biasa pergi mana tuan-tuan? Genting Highland, Langkawi, Pulau Tioman kan. Tapi Forever punya local trip ni kawasan Asia. Jepun, Hong Kong, Thailand, Singapura, Brunei, mana lagi? Yang kawasan Asia ni semua kita pergi. Philippines ke kan. Dia punya, maknanya dia punya local trip memang naik ke terbang lah. Pendek kata macam tu, senang cakap. Eagle Management Retreat. Ini untuk Eagle Manager. Semua kita ni besok bila join Forever ni, kita semua pergi attack sampai ke Eagle Manager ni. Ini lagi satu. Betul kata tadi 2 kali, 3 kali sebenarnya. Perjalanan ni yang Global Rally ni special sikit lah. Global Rally ni special dia untuk yang nombor 5 tadi tu, CBM bonus. CBM bonus ni bonus yang paling tahunan. Tadi kita ada bulanan, kita ada tahunan juga. Ini yang besar-besar punya bonus ni dia orang dapat daripada keuntungan satu dunia ni. Forever Meniaga. Forever punya meniaga tadi kita tengok 3 bilion ke berapa bilion semua ni meniaga-meniaga tu. Jadi keuntungan ni kalau 30%, tuan-tuan bayangkanlah berapa banyak keuntungan dia. Berapa ratus juta kan. Daripada beratus juta tu 3% diambilkan, dilonggokkan tepi. Ini siapa-siapa yang berjaya dapat. Dia punya paling tinggi lah. Paling tinggi paling tinggi tu kita tak tahu berapa sebenarnya, tak ada limit. Tapi dia melebihi, kalau duit Malaysia kita tukar 800,000 ke atas, dekat nak 1 juta. Paling sikit tu, yang paling tinggi paling sikit, maknanya boleh lebih pada itu, 800,000 ke atas. Itu tuan-tuan bayangkan. Jadi seronok lah. Kalau dengar cerita ni memang seronok. Tapi tuan-tuan kena faham juga, keseronokan kita mendapatkan ni kena ada usaha lah. Kita akan usaha, nanti kita akan bincang. Kita akan jadualkan aktiviti dia macam mana tuan-tuan nak buat. Mula-mula kita bagi yang senang-senang je dulu. Kita banner sikit demi sikit. Bila kita dah dapat dia punya momentum, dah faham, dah belajar, dah cakap, lepas tu kita dah tak boleh tunggu slow-slow lagi dah. Lepas tu kita run. Sebab kita ada 1 tahun. Kalau tuan-tuan nak buat 2 tahun, terpulanglah, saya tak ada masalah. Tapi saya punya, kita punya target untuk 2021 perubahan ni, kita nak target 1 tahun kita nak capai RM RM10,000 sebulan, insyaAllah. Sebulan tu bukan bulan tu je, seterusnya lah. Starting daripada bulan tu dan seterusnya. Tuan-tuan tengoklah, kita punya keuntungan banyak tu. Macam-macam ada. Jadi kita kumpulkan, insyaAllah 10,000 sebulan. Pembukaan 2022 tu dah jadi milik kita, insyaAllah ya. Kita doakan sama-sama. Saya doakan semua tuan-tuan bersemangatlah memang nak buat benda ni. Tak ada fikir-fikir lagi dah. Modal pun kecil sangat. Sign up je tu. Nanti kita akan coach tuan-tuan. Saya akan coach tuan-tuan. Kita ada mentoring yang tertera-tera tu, akan bagi mentoring, akan bagi lagi input macam mana nak lakukan bisnes ni. Okey, tiada orang tengah. Itu baru cerita tiada orang tengah tuan-tuan. Apa lagi kelebihan beza dia? Tiada point. Ini pun satu lagi. Bila tak ada orang tengah, memang tak ada point. Maknanya syarikat-syarikat yang networking multi level yang ada point-point ni, maknanya itu ada orang tengah tu. Confirm. Kadang-kadang tak ada orang tengah pun buat juga PV. Sebab apa? Dia nak untung lebih. Apa yang berlaku sebenarnya PV ni tuan-tuan, tiada point ni, PV, BV, SV, UV apa semua ni, dia mengecikkan kita punya bonus. Sebab apa? Dia akan bagi 2. Dia akan separuhkan kita punya effort tadi tu. Kita punya effort cakap apa? Kita punya usaha tadi tu diseparuhkannya. Contoh, kalau kita
usaha meniaga bulan tu contoh RM2,000. Kita punya usaha effort 2,000, tapi diseparuhkannya dibagi dua. Selalunya dia setengah lah. Poin ni biasanya setengah tuan-tuan. Setengah. Kita buat 2,000, disetengahkan kita punya 2,000 jadi 1,000 je. Jadi bila dia bayar bonus, katalah 20%. 20% dia bayar atas bukan 2,000, 1,000. Jadi kita dapat 200. Tapi di forever atas ni, ni orang forever lah, smart kan. Dia 2,000 tu dapat penuh 400. Jadi kalau begini tuan-tuan nak join company mana? Takkan nak ambil join company yang ada PV. Penat kita kan. Kita meniaga usaha dapatkan 2,000, tapi dia bayar kita separuh je. Jadi forever bonus dibayar pada harga jual lah. Ni saya kata tadi, income besar, buat sikit dapat banyak. Itu nombor 2. Nombor 3 apa beza dia? Ini memang yang terbaik lah beza dia, sebab ini dekat peringkat tinggi. Biasanya untuk satu-satu ataupun untuk seseorang itu yang dah sampai peringkat tinggi, bila dia nak collect apa yang dipanggil royalty bonus. Biasanya syarikat networking lain bila nak sebut nak bayar royalty bonus ni besar tau jumlah dia. Dia punya royalty bonus ni besar. Tadi kita ada sebutkan royalty bonus, ada tak? Ada nampak kita punya royalty bonus tu 11% tau, 11% atas jualan sebesar-besar jualan. Jadi dekat situ, contoh dekat sini, kalau kita yang ada pairing yang bawah ni, kawan kita punya company dia ada pairing maknanya pair lah, maknanya berpasangan. Maknanya kalau dia nak bayar kita bonus, royalty bonus, dia kata, Mat, engkau kalau nak royalty bonus, engkau kena ada 2 downline kau yang meniaga sama. Maknanya hasil dia sama. Kalau A ni dapat 10,000, B ni pun mesti dapat 10,000, baru kau dapat royalty bonus. Tadi macam mana? Kalau 2 tu nak disamakan, selalunya susah lah tuan-tuan. Once in the blue moon lah orang putih kata. Kadang-kadang je boleh dapat sama sebab apa? Orang tak sama. A ni mungkin dia laju, B ni mungkin dia slow sikit, B ni mungkin dia laju sikit, ataupun sebaliknya kan. Jadi nak dapatkan sama macam mana? Susah kan. Kalau kata B dah buat 12, contoh macam ni, nombor 2 punya contoh ni, A dah buat 15 kan, B buat 10 je, tapi nak kawan kita tu nak royalty bonus, alamak kan. Ini yang dia selalu apa dia orang lakukan, dia akan top up, dia keluar duit sendiri, pinjam sana ke apa benda semua, tak tahu macam mana cerita. Cukupkan 5,000 punya jualan tu supaya nak dapatkan royalty bonus. Memanglah dapat royalty bonus tu boleh cover balik kan. Contohnya kalau tidak berapa dia nak year nak tu bonus dapat balik. Tapi stok jadi banyak lah, kita beli stok, kita lama-lama melambak stok kita. Mesti nak top up, pinjam sana, top up sini, stok melambak, jadi tak bagus. Ini satu benda yang senang cakap, macam tak nak bagi lah. Senang cakap macam tu, konon-konon macam nak bagi royalty bonus, tapi berkira-kira nak bagi kan, nak kena ada 2. Tapi dia forever, beza dia, nampak? Kalau anda dekat sini dah layak untuk dapat royalty bonus, sebab di bawah anda pun sama manager 6%, sini pun sama manager dapat 3%, sini pun sama manager dapat 2%. Semua ni kita gandakan semua sekali 11%. Dekat sini je kalau dia punya, nampak, dia punya jualan tak payah sama pun. Ada buat 50k, ada buat 60k, ada buat 55k. Ini saya ambil contoh yang minimum. Sebenar-benarnya kalau dah sampai sini, biasanya pendapatan tu 10,000 lah. 10,000. Ini saya kecilkan jadi 5,000 sebagai contoh. Kalau saya tulis besar-besar, tuan-tuan risau pula kan. Jadi 5,900 tu dia punya royalty bonus. Dia tak payah pairing. Maknanya dia satu kaki saja pun, macam mamak ni pun tak payah. Kalau mamak ni ada ni dah, kalau ikutkan kita, kalau kita ada 2 macam ni, dua-dua kita dapat bonus. Dua-dua sumber tu kita dapat bonus. Daripada A pun kita dapat bonus royalty, daripada B pun kita dapat bonus royalty. Nampak tak beza dia? Tak perlu sama
Kalau kata tak ada B ni, dapat ada satu tak payah pairing-pairing. Ini beza tuan-tuan. Ini 3 konsep ni tuan-tuan betul-betul kena faham. Nampak kan, saya dah buka dah ni tuan-tuan, rasanya dah jelas dah kenapa kita kena buat Forever. Sebab 3 perkara ni dekat networking lain yang saya pernah join dulu, boleh tahan juga. Company tu besar juga macam Forever ni. .am.y siapa yang tahu-tahulah. Dia pun ada PV, walaupun dia ada ladang sendiri. Saya tahu dia ada pun ladang sendiri juga, tapi dia still ada PV. Sebab apa? Dia nak kecilkan bayaran bonus. Dia still ada PV. Pairing dia tak ada. Yang saya tahu pairing dia tak ada, tapi PV dia ada. Nampak tak? Itu syarikat yang besar. Yang syarikat yang lain kebanyakan ni memang ada pairing. Yang ada baru keluar ni pun saya dengar yang tengah hot sekarang ni, dia digembar-gemburkan WhatsApp group asyik-asyik keluar dia je kan. Yang orang popular pun ada join. Saya dah dengar dia punya marketing plan. Dia PV pun ada, pairing pun ada. Masya Allah. Jadi penat kita tuan-tuan. Kita nak buat di tempat yang penat ke tempat yang senang tu? Kita kata simple tadi tu, senang buatnya, tak payah nak ada pairing-pairing semua ni kan. Okey, produk monopoli. Produk monopoli. Kita ada satu produk, bukan produk monopoli lah, sebab ni produk kita kata produk monopoli lah. Sebab apa produk ini? Inilah gabungan produk yang kalau saya cerita ni tuan-tuan kalau buka cerita ni, cerita pasal 2 produk ni sebenar-benarnya satu dunia kena makan. Kalau kita kat Malaysia ni, kita cerita Malaysia je lah. Setiap orang Malaysia, dewasa lah especially memang kena makan 2 produk ni. Sebab apa? Produk ni dia punya fungsi sangat-sangat memberi kesan kepada kesihatan kita yang berpanjangan, yang baik untuk pencegahan. Kita kalau nak sihat, 2 benda ni kita kena betul-betul jaga. Satu ialah saluran usus, 2 ialah saluran darah. Saluran usus, kenapa saluran usus? Sebab apa? Sebenarnya kalau kita tahu, hadis pun ada sebut ni, punca penyakit datang daripada perut, dan usus ni adalah sistem penghadaman, termasuk perut dan usus sistem penghadaman. Sebab apa dia kata 80% penyakit berpunca dari usus yang kotor? Sebab memanglah kita ni apa yang kita makan. Orang cakap macam tu kan, kita ni apalah yang kita makan. Apa yang kita makan itulah kita. Kita pula tak ada pilihan. Kita terpaksa makan barang-barang yang ada di dalam pasaran. Ikan contohnya. Tuan-tuan kalau beli ikan pun mungkin beli satu jenis ikannya, takkan nak beli ikan tenggiri, nak beli ikan kembung, nak beli ikan itu. Ikan yang ditangkap di laut dalam sana tu tuan-tuan, biasanya untuk dikekal lama sampai ke pasar sana ambil masa kan. Jadi dia apa yang digunakan? Bahan pengawet. Tuan-tuan pun tahu kadang-kadang itu kita pergi tengok insang ikan, merah je kan. Padahal ikan tu dah lama sebenarnya. Dia pada ditangkap nak datang ke pasar tu ambil berapa masa lama. Kalau kita beli kat tepi pantai tu lain cerita lah kan, naik tu kita beli tu lain cerita. Tapi kita boleh dapat ke bekalan ikan macam tu hari-hari. Sayur, contohnya sayur yang kita makan tu. Sayur yang kita makan tu tuan-tuan, macam mana? Tuan-tuan boleh jamin ke tak ada racun serangga? Ada. Kan dulu dia orang kata kalau nak tahu sayur tu tak ada racun serangga, dia akan berlubang-lubang, maknanya ulat tak boleh makan lah. Maknanya sayur-sayuran tu tak ada racun serangga, jadi ulat boleh makan. Jadi kita pula nak beli, takkan nak beli yang berlubang-lubang kan. Sayur dah berlubang sana, berlubang sini, berlubang situ. Apa rupanya sayur kita nak beli sayur yang cantik. Memang ada yang tanam secara dipanggil biological, ada term saya pernah lupa. Tapi berapa je yang kita nampak dekat tanam kat mana-mana, Cameron Highland apa semua tu, ada cara macam tu. Ada tapi tak banyak. Kebanyakannya semua pakai calon serangga, itu memang standardnya. Sebab dia orang pakai calon serangga ni dah macam yang dibenarkan tau. Tapi
kita makan memanglah hari ni makan, bukan hari ni terus jatuh sakit, tak ada. Kan tuan-tuan nanti dah umur macam saya ni 60 tahun dah sekarang saya umur. Satu tahun ni lah 2021 dah 60 tahun, masya-Allah. Ya Allah itu aku. Alhamdulillah. Ya. Bayangkan macam-macam datang. Itu datang, ini datang. Sebab apa kita tak ada pilihan. Itu sayur, ikan, ayam, ayam kampung. Larat ke hari-hari, ataupun boleh bela ke ayam sendiri. Ayam kalau kat pasar tu dah tertentu injection ni tuan-tuan. Jadi makanan kita ni tak boleh lari. Itu tak termasuk lagi yang pewarna, perisa, perasa, per lagi macam-macam. Itu tak termasuk lagi kita punya tu aditif yang dibenarkan. Nak kasih barang benda tu tahan lama lah, sedap lah sebagainya. Kan kita ada tengok tu apa-apa kod dia kan. Itu dipanggil aditif. Aditif ni barang campuran. Itu memang sedap lah kan, nak kasih sedap semua tu. Kita macam saya sebut tadi lah, bukan sekarang 20 tahun 10 tahun tu, sekarang kita tengok orang muda pun kadang kita tengok kan dah dapat breast cancer, padahal umur baru 20-an 30-an, sebabkan pemakanan kita. Jadi itu dia punca dia. Jadi kita nak bersihkan macam mana? Kalau di luar ni boleh lah ambil sabun bersihkan. Kalau dalam nak masukkan sabun. Pelik pula orang nampak dia kan. Memang tak boleh buat lah sebenarnya. Jadi Tuhan dah jadikan pada aloe vera tu ada satu jenis bahan nama dia saponin. Saponin ni sabun lah. Dia bahan pencuci. Dia cuci kita punya saluran usus. Jadi itu dia. Kalau orang semua dengar cerita ni, dia kalau tak beli pun dia rasa macam salah. Takkan dia nak rosakkan badan dia sendiri, padahal dia dah tahu dah. Kita cakap